pada halaman muka surat 91 dalam kitab Bulughul Maram, iaitu hadis ahkam karangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan syarahan syarah daripada Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, muka surat 91, hadis yang ke-9 dalam tajuk Babus Salah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada kali ini kita dapat meneruskan tajuk berkaitan dengan ibadah solat. Dan tajuk pada malam ini membicarakan tentang waktu-waktu yang dikategorikan sebagai waktu haram untuk melakukan solat-solat sunat. Telah pun kita bicarakan pada hadis yang ke-8. Pada malam ni kita masuk pada hadis khusus kepada tanah suci Mekah, iaitu Makkahul Mukarramah, yang menjadi satu daripada tanah-tanah haram di alam ini, di dunia ini, yang menjadi tiada waktu tahrim, waktu yang diharamkan untuk melakukan ibadah. Mana dia punya punca kuasanya, bagaimana dia punya istinbat daripada hukum. Hadis hukum yang ke-9 pada malam ini, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Siapa Jubair Mut'im? Ialah Abu Muhammad Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Quraisy An-Naufali. Panggilannya adalah Abu Umayyah. Telah Islam ia sebelum menang perang Makkah, Fathu Makkah, dan meninggal dunia di negeri Madinatul Munawwarah, Jubair bin Mut'im. Dan adalah dia seorang pendeta pandai silsilah Arab, iaitu ilmu berkaitan dengan silsilah keturunan, yang mana biasanya Arab ini mereka mengenali datuk nenek moyang mereka 8 belah bapa, 8 orang belah mak. Tuan-tuan dapat tak 8? Ahmad bin Muhammad, macam saya, Ahmad Junaidi bin Muhammad Sa'id bin Abdul Aziz bin Syabuddin bin Sagam. Habis itu je. Berapa orang tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Takat tu je. Yang kata tu tak tahu dah. Belah mak pula, tengok dia punya silsilah dia. Mana orang Arab biasanya dia letak 8. Kalau anak-anak kita belajar di tanah Arab, biasanya dalam kad matrik pelajar tu, mereka akan letak contoh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, ada 3. Kalau Ahmad bin Muhammad ni ramai orang, dia Malaysia kita pakai nama anak dengan bapa lah. Kalau di tanah Arab sana, mereka ambil sampai ketuk, ya, resamnya sebagaimana Imam Syafi'i, datuknya Syafi'i, namanya sekian-sekian bin Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia punya gelaran ataupun salasilah yang dipegang, ya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, ya, kita mengetahui salasilah yang ada, ya, belah bapa dan belah ibu itu. Maknanya kita carilah salasilah kita, ya. Jadi beliau perawi hadis ini, iaitu Jubair bin Mut'im, adalah seorang yang pandai silsilah Arab, ya. Mereka tengok tumit kaki pun boleh tahu dah ini titih mana ni, keturunan mana. Itu ilmu mereka lah, daripada, ya, kehebatan di situ. Diambilnya demikian itu daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan telah meninggal dunia di Madinah itu pada tahun 58 Hijriyah. Ini dipanggil nabzah ataupun riwayat hidup perawi yang kita baca bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الترمذي ni boleh baca At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, At-Turmidzi. Tiga wajah boleh baca tiga-tiga, ya. Wa Ibn Hibban
Maksudnya, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai anak pinak Abdu Manaf, jangan menegah sekalian kamu akan seseorang yang tawaf ia dengan itu Ka'batullah, dan jangan menegah sembahyang barang mana waktu suka ia hendak solat daripada malam ataupun siang." Telah diriwayatkan oleh 5 dan menganggap sahih oleh Imam At-Tirmizi dan Ibn Hibban. Hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, "Wa ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf." Ya, kenapa dipilih nanti kita akan tengok siapa Abdi Manaf ini. Isu dia dalam hadis ini, jangan tegah tawaf, jangan tegah solat sunat di kota Mekah ini pada bila-bila masa. Yang mana sebelum ini, hadis yang ke-8, ke-7 yang kita bicarakan sebelum ini, ada berapa waktu yang diharamkan makruh tahrim untuk dilakukan sembahyang sunat, yang sebab itu terkemudian daripada sembahyang ada 5 waktu. Kita dah bicarakan. Yang pertamanya waktu ketika selepas menunaikan solat fardu subuh, selesai mengerjakan sembahyang fardu asar, ketika terbit matahari, ketika istiwa matahari berada di tengah-tengah langit sebelum 64 saat masuk waktu zuhur, dan yang kelimanya ialah ketika senja ataupun ketika matahari terbenam. Ketika 5 waktu ini telah kita jumpa punca kuasa hadis-hadis Nabi mengatakan 5 waktu itu dilarang. Kenapa? Dah cerita dah, waktu itu neraka jahanam itu dipanaskan contohnya. Kemudian waktu kenapa terbit matahari dilarang, sebab waktu itu orang kufar mereka menyembah matahari, mereka menyembah taghut dan sebagainya, berhala. Waktu itu, waktu terbenam matahari itu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala benci amalan-amalan kufar, mensyirikkan Allah dengan Tuhan yang bukan yang sebenarnya. Sebab itulah Islam dia meletakkan 5 waktu ni. Kita jangan bersetongkol dengan orang-orang kufar non-muslim ini untuk bersama dalam melakukan ibadat itu. Kena ada beza, perlu ada beza. Sebagai contohnya tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai ke kota Madinatul Munawwarah, tengok orang Yahudi kota Madinah berpuasa pada hari 10 Zulhijjah, itu hari Ashura dipanggil. Oleh kerana Rasulullah berdialog dengan pendeta-pendeta Yahudi, kenapa puasa pada hari ini? Kerana hari itu adalah hari kafur. Allah Ta'ala telah membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun, untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman Fir'aun. Terselamatlah Bani Israel 670,000 pergi dapat menyeberangi sebelah Laut Merah sebelah sana. Selamat daripada Firaun tadi. Oleh kerana hari itu hari yang sangat penting kepada Bani Israel, mereka menyambut dengan satu perayaan dan mereka berpuasa pada hari itu. Jadi oleh kerana itu Nabi bila tahu saja peristiwa itu, Nabi kata, aku lebih berhak untuk meraihkan hari tersebut kerana dia merupakan saudaraku. Maknanya hubungan antara Nabi-Nabi ni, mereka ni ada grup dia, ya, rapat. Keturunan itu mereka telah pilih. Allah Ta'ala dah susun zuriat daripada Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul yang sebelumnya. Oleh kerana itu Nabi kata, sekiranya aku sampai umur pada tahun depan, Rasulullah menganjurkan supaya melaksanakan puasa tambah 1 hari sebelum hari Tasu'a, ini 9 Muharram dan 10 Muharram. Pasal apa ada tambahan tu? Kerana nak membezakan. Jangan kata kita tiru kepada orang lain. Itu sama juga kes kenapa waktu 5 waktu itu dilarang, kerana nak memisahkan syariat Allah ini pada Islam, pada agama din ini adalah agama yang bukan dicedok daripada mana-mana ideologi ataupun
pemikiran manusia, tetapi daripada wahyu Allah, ketetapannya sebegitu rupa. Jadi jelas tuan-tuan, pada hari ini hadis ini menceritakan bahawa satu-satunya tempat yang tidak ada waktu tahrim untuk tawaf Kaabah sajalah, tak ada tempat lain. Solat yang kita bicara sebelum ini. Jadi kalau waktu kita katakan kita berada di Manjung ini, kita nak semayang pada 5 waktu tu, tak boleh pada semayang sunat yang sebabnya terkemudian daripada semayang. Ya, kalau semayang sunat yang tak termasuk ni, apa dia contohnya? Yang boleh semayang sunat pada 5 waktu ni boleh. Contohnya semayang sunat tahiyatul masjid. Takut nanti hari ni mungkin hari pertama tuan-tuan hadir, takut maklumat yang kita bicara sebelum ini tak dapat kita tanggapi, nanti takut salah faham pula begitu ya. Mana sebab apa sembahyang sunat yang tak boleh pada 5 waktu ni? Sebab yang datang kemudian daripada apa? Contohnya sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat yang selepas berlakunya sembahyang itu barulah berhasilnya apa yang kita solat itu. Contoh sembahyang minta hujan dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau sembahyang sunat yang sebabnya dahulu, contohnya masuk masjid dulu, sunat kita sembahyang tahiyatul masjid, maka tidak diharamkan kepada orang yang baru masuk ke dalam masjid. Contohnya gerhana bulan baru jadi, kebetulan pula lepas sembahyang fardu asar, boleh tak buat? Boleh hukumnya, kerana gerhana matahari itu datang dulu, barulah kita sembahyang sunat. Tak kira waktu apa, ya, dalam 5 waktu. Orang mati dulu baru sembahyang, tak ada orang tu tak mati lagi sembahyang, macam itulah. Maknanya datang sebab dulu, datang penyebab itu barulah kita tunaikan. Satu-satunya tempat yang Allah Taala pilih ya dalam tanah haram kota Mekah ni, ya, iaitu di Saudi Arabia di sana, keluasannya dia punya kilometer persegi iaitu 530.3 kilometer persegi. Itulah sempadan tanah haram yang duduk paling dekat dengan Kaabah ialah Tanaim, ya, Ja'ranah, Hudaibiyah, apa lagi ya? Ada Tulibin, satu lagi apa? Ada 5 sempadan dia. Keluasannya berapa tadi? 530.3 km persegi. Maknanya tuan-tuan, pada keluasan 530 km persegi itu, kawasan itu telah digezetkan oleh Allah di atas lisan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang doa minta tanah haram itu dijadikan sebagai tanah haram, menjadi tanah yang dihormati. Bukan haram tu yang kita kalau dengar haram, orang tak nak lah. Haram ni maknanya hormah. Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Mana bulan-bulan haram? Makna bulan-bulan yang dihormati. Pada bulan-bulan itu digandakan amalan-amalan. Apa contohnya? Ada 4 bulan, iaitu bulan salasatun saddun wa wahidun fardun. 3 bulan yang berturutan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan Zulan Muharram. 3 bulan ini saddun, dia berturutan. Kemudian 1 wahidun fardun, tunggal bulan Rejab. Jadi 4 bulan ini disebut sebagai waktu bulan-bulan syahrun hurum, bulan-bulan haram, maknanya bulan yang dihormati. Bulan ini, 4 bulan ini amalan tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maknanya ada penghormatan. Allah Ta'ala tak benarkan berlakunya siri peperangan, tak boleh itu, tak boleh ini. Maknanya ganjaran pun dilipat gandakan. Tanah haram Mekah pun ada keistimewaan dia. Apa keistimewaan dia 530 kilometer persegi itu? Mana-mana waktu dihalalkan untuk melakukan sembahyang sunat. Apa sembahyang sunat? Apa ganjarannya? 100,000 kali ganda. Kalau kita keluar sikit daripada tanah haram 530 tadi, kilometer persegi tadi, keluar kejap, pergi contohnya di Masjid Aisyah, Tanaim, dia akan jadi sembahyang sunat macam di tanah halal yang lain. Tak samalah kita buat amalan di dalam tanah haram itu. Allah Ta'ala bagi kelebihan, siapa buat baik sembahyang 2 rakaat di situ 100,000 kali ganda. Bukan dalam Masjidil Haram, bukan, seluruh tanah haram. Maknanya di hotel,
di shopping komplek. Kalau di shopping komplek tiba-tiba dia mencuri, tanah haram itu dicuri di shopping komplek, maknanya dosanya 100,000 kali ganda juga. Tak sama dengan tanah halal yang lain. Bukan saja amalan soleh mendapat ganjaran 100,000, bahkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan maksiat, dia mengumpan, dia mencerca, menghina keturunan Nabi ke, Arab ke, dia hina apa semua, di situ ada 100,000 kali ganda dosa yang ditanggung berbanding dengan tempat yang lain. Maknanya tuan-tuan, kalau kita pergi ke tanah haram Mekah, Allah bagi pelepasan. Tak ada tuan-tuan nak semayang 24 jam, sila. Sebab memang di tempat itu, lepas semayang baca Quran, lepas baca Quran tawaf, lepas tawaf sambung balik buat ibadat-ibadat yang lain, bersedekah apa semua, bantu orang bagi makan. Jadi amalan itu dia sangat aktif berada di kota Mekah kerana ganjaran ketetapan yang Allah Taala tetapkan di tanah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir di situ. Berbetulan dengan apa nama? Babu Salam, pintu Babu Salam yang ada di sana. Baik tuan-tuan dan puan, isu yang kita bicarakan pada malam ini agak jelas yang kita tahu ni, mana-mana waktu tidak ada pengharaman untuk melakukan. Ustaz, macam mana kalau kita semayang sunat lepas semayang fardu subuh di Madinah Al-Munawwarah? Nabi, kubur Nabi dalam tu, boleh tak kita nak semayang? Jawapannya, tak boleh. Yang dapat pengecualian boleh semayang lepas semayang subuh, lepas semayang asar, ketika terbit matahari, ketika istiwa, ketika terbenam matahari, di mana saja? Hanya satu tempat saja, iaitu 530.3 km persegi tadi. Itulah dia satu-satunya tempat. Kalau di Madinah, walaupun Nabi ada situ, tak boleh. Lepas semayang fardu subuh, semua orang walaupun duduk dalam raudah tu, kapet merah, kapet hijau tadi, kita nak bangun semayang sunat, orang tengok, ada siapa pula semayang? Ada juga. Tapi kita bagi tahu ada orang Arab tu. Tapi sekarang ni dah dia guna cara lain pula, teknik apa, blok. Mulai tahun 2017 tuan-tuan, imam salat subuh duduk dalam mihrab Nabi. Dia tak duduk dalam mihrab depan tu, dipanggil mihrab Turki Osmania. Zaman Turki Osmania, mereka pindah Raudah itu, Masjid Nabawi dibesarkan. Jadi Masjid Nabawi itu imam duduk di mihrab di depan sekali. Ada satu pintu jenazah masuk biasanya. Jadi semayang di celah-celah tepi itu, tak duduk pun dalam kawasan Raudah. Tapi mulai 27 Januari 2017, yang saya tengok laporan itu keluar, bermula daripada saat itu semayang semua tu imam duduk dalam Raudah. Sebab kalau tuan-tuan perasan pun, di Raudah itulah ada satu tempat macam tempat tinggi, macam ada satu tembok atas tu tempat Bilal duduk azan di atas tu. Mana mereka nak duduk juga di mana tempat Raudah Masjid Nabawi yang asal tu, di situlah masjid asal, di situlah imam kena ada, di situlah Bilal muazzin akan melaungkan azan, mengambil keberkatan tempat masjid yang sangat utama itu. Siapa semayang dalam itu? 1000 kali ganda berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Tak boleh lawanlah tempat kelahiran Nabi di kota Mekah. Nabi bersabda bila Nabi keluar malam hijrah tu, kata, kalaulah tak kerana kaumku menghalauku keluar, nescaya aku takkan keluar. Aku cintakan sangat bumi, wahai kota Mekah. Nabi cakap, ya Mekah, wahai, kalaulah sekiranya tidak kerana kaumku menghalauku keluar, aku takkan keluar. Aku sangat cinta kepada kamu. Ya, takdirnya selepas 9 tahun berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi kembali ke kota Mekah semula, ya, dan Nabi runtuhkan semua amalan jahiliah, runtuhkan semua berhala-berhala di sana, kembalikan Islam di kota Mekah semula, tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi pulang balik ke kota Madinah kerana misinya berada di sana. Ya, bila Nabi wafat, orang Muhajirin, orang Madinah kata, Nabi ni lahir di Mekah, kita kena bawa jenazah ke sana.
Orang Madinah kata, tak, kita kena bumi di sana, di sini, di Madinah. Dia duduk di sini. Lepas tu, berlakulah perbincangan sebagai akhirnya di mana tempat Nabi Allah, Rasul-Rasul mati, wafat, di situlah dikorek bawah tempat meninggal dunia, di situlah tempat dia disemadikan. Dia bukan nganjak. Di situ tempat di ribaan Aisyah dalam rumahnya tu, di situlah tempatnya, korek bawah tu. Kalau tuan-tuan tengok Nabi Ayub duduk atas gunung sana, Nabi Musa duduk atas bukit, belum masuk di Palestin lagi, Nabi Harun duduk di luar bukit juga. Semua duduk berselerak. Di mana tempat tu, di bawah itulah dikorek. Situlah ditanam. Tak ada dibawa ke mana-mana. Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi SAW telah bersabda, ya Bani Abdi Manaf. Saya nak rekodkan tuan-tuan, siapa dia Bani Abdi Manaf yang Nabi sebutkan. Baik, saya nak sambung kepada tuan-tuan, siapakah Abdi Manaf? Tuan-tuan tengok, salasilah Nabi SAW. Izinkan saya untuk bacalah keturunan ataupun salasilah Nabi Muhammad bin Abdullah, bapa dia Abdullah bin apa? Abdullah bin Abdul Muttalib, datuk Nabi. Abdul Muttalib, nama sebetulnya ialah Syaibah. Sekarang guna Bani Syaibah. Asal nama IC-nya, tapi guna Abdul Muttalib. Guna nama, banyak nama lah. Macam orang Melayu jugalah. Orang Melayu ni nama asalnya bagian. Bila tengok nama tu tak berapa pandai menolak, dia kata tu kau nama. Gelarannya lain pula kan. Sekarang ni saya rasa tak ada lah kot. Tapi zaman dulu tu memang ada. Nama ni tak sesuai ni, gelar nama lain, senyap pula dia. Kasihlah tu. Tapi dalam IC tu kekal nama yang asal dulu tadi kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Bani Hashim. Dan yang kelima, Hashim bin apa? Hashim bin Abdul Manaf. Inilah Abdul Manaf ni. Abdul Manaf bin apa? Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ghalib inilah namanya. Nama lain dia ialah Quraisy. Nama Ghalib. Jadi tuan-tuan kalau tengok dalam Quran ada satu surah namanya surah Quraisy. Cerita apa? Li fi Quraisy ilafihim. Tuan-tuan tengok apa yang tema yang ada dalam surah Quraisy. Tema dalam surah Quraisy itu menceritakan tentang nikmat yang Allah bagi melimpah luah kepada bangsa Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy ialah Ghalib bin Fihr, iaitu nak kata moyang atas tu Nabi SAW. Namanya Ghalib bin Fihr. Itulah dia nama Quraisy, gelaran dia. Sama juga tuan-tuan, maknanya bila Ghalib bin Fihr ini, dia adalah Quraisy, orang pertama Quraisy, gelaran Quraisy. Jadi di bawah itu, mana keturunan dia berpecah sangat banyak lah. Dan salasilah itu yang di tengah-tengah tu ada Hashim, ada Abdul Manaf, kemudian Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad. Jadi yang susun, salah satu daripada susun galur daripada Quraisy itu lahirnya Muhammadun Rasulullah. Tapi adakah keturunan itu saja? Tak, dia macam piramid lah tuan-tuan. Dia punya ramai Quraisy itu yang menguasai kota Mekah, menjadi pembesar di kota Mekah, bangsa Quraisy. Yang Syita Wasaif, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Bila panas mereka pergi. Itu dia punya dalam surah Quraisy itu menceritakan tentang bangsa Quraisy ni. Jadi tuan-tuan, satu perkara lagi saya selitkan sikit tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan perasan Bani Israel, siapakah Bani Israel itu? Israel itu siapa dia? Dia punya orang, tonggaknya siapa? Kalau Quraisy tadi, kita dah tahu Quraisy itu tonggaknya Ghalib. Dia punya tonggak dia, orang dia. Daripada situlah baru jadi Bani Quraisy. Bani maknanya anak-anak daripada keturunan itu. Jadi membesarlah ramai. Mereka lah jadi pembesar, jadi tukang bagi makanan orang pergi haji. Ada yang Bani Abbas bawa bagi minuman, siqayah bagi minuman kepada orang pergi haji. Ada yang pegang kunci Kaabah. Mereka kontrol
Mereka kontrol apa amalan haji di kota Mekah. Siapa pegangnya? Bani Quraisy lah yang pegang. Mereka ni pegang, ya. Tapi telah dimasuki oleh kepercayaan pagan, iaitu mereka menyembah berhala 500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ya. Siapa nama yang bawanya? Kalau tak salah namanya Amr bin Lu'ay. Itu antara nama yang bawa. Mula-mula bawa batu je. Orang kalau nak pergi musafir selamat kena cium je itulah. Lama-lama dia dah jadi berhala besar. Maknanya kota Mekah tu berhala tu dah 500 tahun dah. Maknanya kalau 500 tahun ni macam dah kejap sangatlah. Dah jadi sebati betul. Keturunan demi keturunan tu dah semua berhala sangat lama. Tapi bila Nabi Muhammad datang, Nabi pecahkan semua. Walaupun Nabi lahir di situ, Nabi cuba dibunuh, akhirnya berlaku hijrah. Nabi datang balik, menyuci balik kota, menyuci keturunan Bani Quraisy itu, menyuci tanah haram kota Mekah itu misi Nabi SAW, ya. Saya ceritakan tadi Bani Israel tadi. Siapa Israel tu? Israel tu siapa? Israel tu ialah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam ni kalau kita Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq. Nabi Ishaq ni. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Daud, bawah tu lah. Ya, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 25 rasul yang kita tahu kan. Jadi siapakah Israel itu? Yang disebut Bani Israel. Tonggaknya ialah Nabi Ishaq alaihissalam. Apa gelaran dia? Namanya Ishaq, gelarannya Israel. Apa makna Isra? Isra ialah abdun, hamba. Il maknanya Tuhan. Kalau ditranslate dalam bahasa Arab, kalimahnya Abdullah lah, hamba Allah. Israel, Abdullah. Cuma bahasa itu berbeza. Bahasa ataupun bahasa Kanaan, bahasa Ibrani ke begitulah. Kemudian bahasa Arab Abdullah, sama aja. Itu Israel dan Abdullah, ya. Bukan jahat, nabi, rasul. Ya. Okey, baik tuan-tuan. Itu Quraisy kita. Siapa atas Quraisy lagi? Malik bin Nadar, ya, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'an, bin Adnan. Itu yang ittifaq. Ittifaq lah, ya. Ittifaq keturunan sampai Adnan, itu ittifaq. Lepas tu atas tu lagi dia ada khilaf sikit-sikit, ya. Kalau tuan-tuan nak tahu dengan detail keturunan Nabi kita sampai Nabi Adam, sampai Nabi Adam, tuan-tuan boleh buka. Saya syorkan tuan-tuan pergi ke pustaka abadi, tuan-tuan cari satu buku, nama kitab itu ialah kitab Ar-Rahiqu Al-Maktum. Ar-Rahiqul Maktum, pengarang dia Al-Mubarak Furi. Memang saya minta Tuan Haji Damri, kan, saya minta beli banyak sikit buku tu, ya, supaya buku tu memang kalau tuan-tuan nak tengok sirah Nabi, kita dah umur sampai dekat 50, kita pun tak tahu sejarah Nabi yang sahihnya. Tuan-tuan, Syekh Mubarak Furi ni dia telah menang tahun 1975 di atas tiket satu pertandingan sirah dunia. Maknanya ulama dunia buat satu pertandingan untuk mengarang satu kitab sirah. Tahun 1975, Syekh Mubarak Furi itu, Saifur Rahman Mubarak Furi, nama pengarang itu, ya. Dia telah menyusun, dia ambil yang riwayat-riwayat yang sahih, dia susun, mana riwayat yang dhaif, cerita tentang apa semua yang kurang-kurang tu dia keluarkan dan menang nombor 1. Dan kita dah ada terjemahan kitab itu pun. Tuan-tuan bacalah kitab itu. Dia susun silsilah Arab itu daripada awal dulu, macam mana bangsa Arab itu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni berasal daripada bangsa Smith, ya, daripada Nabi Nuh, bangsa Smith. Kemudian isteri pertamanya Sarah itu Bani Israel. Daripada situlah lahirnya Nabi Ishaq. Sebelum lahirnya Nabi Ishaq,
Siti Sarah benarkan kahwin dengan Siti Hajar, Kibti, Mesir. Kemudian daripada situlah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ni belum Arab lagi. Bila dia duduk dengan orang Jurhum yang lalu lalang di kota Mekah itu, barulah darah itu bercampur, barulah jadi keturunan Arab daripada, bukan Nabi Ismail, keturunan di bawah. Ya, Nabi Ismail ni ada beberapa orang isteri, tapi yang akhirnya barulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keturunan daripada Bani Israel. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim juga, lahirnya keturunan Arab sebelah lagi Bani Israel. Nah, itu dia. Wallahu alam tuan ya. Itu tuan bacalah buku tu, cari buku tu, cari Syekh Mubarak Furi, Saifur Rahman Mubarak Furi. Sebenarnya pada saya pun ada PDF yang terjemahan bahasa Melayu pun ada. Biasanya saya send. Siapa yang minta tu saya bagi. Memang saya simpan pun satu tu, tak payah. Tapi maklumlah bila PDF ni simpan begitu je, tak baca. Tapi kalau kita beli, dia bila nampak tu dia senang kita nak rujuk. Tapi kalau tuan-tuan mahu, insya-Allah saya boleh send benda tu. Memang sangat bagus, tuan-tuan bacalah, ada peluang tu. Memang ya sangat bermanfaat dan sangat-sangat kualiti dalam penulisan itu. Dan saya cadangkan tuan-tuan, kalau nak beli karangan buku tu, tuan-tuan beli buku daripada terjemahan Yadim. Terjemahan daripada Yadim. Ya, tuan-tuan buka internet sekarang ni, Google boleh cari dah, senang, sangat-sangat senang dah pun. Boleh beli online dah pun sekarang ni. Mudah ya. Lebih kurang muka suratnya lebih kurang dalam 700 muka surat. Tu yang takut dengar tu. 700 muka surat. Harganya lebih kurang RM50 je. 50-60 lah, masa saya beli tu 50 ya. Sebab saya selalu bertugas di kota Mekah, jadi saya setiap kali pergi tu saya kena khatam dulu buku tu. 2 kali 3 kali jugalah saya kena khatam kitab tu, biar nampak dia punya gambaran kitab tu. Satu lagi petua tuan-tuan nak baca buku ni, jangan baca buku lain selagi mana buku tu tak habis lagi. Tu petuanya lah, macam mana kita nak buat peta minda pada satu karangan-karangan. Kalau kita baca kejap ni, muka surat ni 10 muka surat, baca pula buku lain kejap, jadi dia punya otak kita ni akan pergi bercampur-campur. Mana aku jadi bila kita baca satu buku, biar habis buku tu, barulah kita pindah pada buku-buku yang lain. Itu cara yang ya kita dah tengok memang agak mudah. Kita boleh tahu apa dia punya kerangka dalam sesebuah karangan-karangan buku tu. Baik tuan-tuan, hari ni banyak saya cerita ke situlah ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dah faham dah ya, Kota Mekah ni memang tanah yang sangat istimewa. Hadis yang ke-10 ya. Boleh tuan sempat kan? Saya rasa tak sempat ini ya. Kita tinggal 5 minit saja lagi. Boleh je, boleh. Tapi ini cerita tentang sembahyang fardu subuh. Ini ada 2 hadis ni dia kena gabung. Kalau tak gabung memang lari. Sebab dia ada subuh ni, dia ada 2. Satu subuh penipu. Subuh penipu dalam pukul 3 pagi. Satu lagi subuh benarnya, dipanggil subuh fajar sadiq, yang benar tu subuh sekarang ni pukul apa, 6 suku tu kan. Ada satu lagi subuh kazib, penipu. Dia punya penanda pun hadis juga. Macam mana nak kenal subuh penipu, macam mana nak kenal subuh yang betul ni, ada hadis yang nombor 2. Sebab tu dia 2 hadis ni dia saling berkait antara satu sama lain. Satu dari segi hukum, satu lagi segi fizikal. Macam mana kita nak kenal dia. Kalau jam tak ada lah. Sekarang ni jam dah ada, dah macam-macam ada apa semua, TV besar apa semua dah. Ya, kita tak ada masalah lah, tengok jam gitu aja boleh tahu dah. Ini kalau yang tak ada dulu ya. Wallahu alam tuan-tuan ya. Saya kira masa pun dah tepat, hampir 1 minit lagi untuk masuk waktu. Kesimpulan apa yang kita bincangkan pada malam ini tuan-tuan, dapat kita simpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu-satunya tanah yang tidak sama dengan bumi yang lain. Tidak ada halangan untuk sesiapa untuk melakukan ibadah salat sunat
Ya, solat sunat tuan-tuan ni. Kalau solat fardu semua kena. Tak kira waktu haram pun kena sembahyang jugalah fardu. Ya, tak kira yang sunat ini, yang kira sunat tadi. Ya, jadi itulah satu-satunya tanah jumhur ulama, ya, termasuk mazhab Syafi'i, ia mengatakan bahawa tanah haram Mekah tu tak ada waktu yang diharamkan untuk sembahyang. Keluar je selangkah aja daripada tanah haram tu, no, ada. Tanah haram ni tuan-tuan, saya buka dalam kitab, satu kitab ya, Syarqawi ala Tahrir, karangan daripada Syekh Zakaria Al-Ansari, Qadhi Qudah. Ya, saya pergi kubur dia ni, kubur Qadhi Qudah ni, Syekh Zakaria Al-Ansari ni, dia duduk dalam masjid Imam Syafi'i. Tengah tu imam mazhab kita, di pintu dia tu, di pintu nak masuk tu, inilah kubur Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia Qadhi Qudah, dia ketua qadi, ketua mufti lah di kota Madinah, kota Mesir masa era dia. Ceritanya panjang juga macam mana dia boleh sangat alim. Ya, dia mula start belajar umur 50 katanya. Kita kalau 50 tu lebur dah tu. Jadi umur 50 baru start belajar. Okey, wallahu alam tuan-tuan. Kata Syekh kitab tu apa saya? Saya tak cerita apa dia punya konten ni kan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Zakaria Al-Ansari, kata beliau dalam kitab Syarqawi Al-Tahrir tadi, ada 8 keistimewaan tanah haram kota Mekah ni. Antaranya, salah satunya, siapa yang menyebabkan kematian orang lain, dia tak sengaja terbunuh, dia bawa kereta, nanggut dalam tanah haram, automatik pembunuhan, kematian itu dianggap pembunuhan sengaja, qisas, bunuh balik semula, qisas balik. Kalau di tempat lain hukum Islam ni, ya, hukum Islam di tempat lain dia tengok kalau amdin, sengaja, baru hukum bunuh balas balik. Kalau ghair amdin, tak sengaja, dia akan pergi kepada dian ataupun sebagainya. Tapi tanah haram kota Mekah ni tak. Oleh kerana kemuliaan dia tu nak kena jaga. Ibarat berada di kota Mekah ni, ibarat kita, kalau kita ni orang yang tegar main saham, kita pergi melabur di kaunter yang paling tinggi risiko dan untungnya pun paling tinggi. Itu dia punya konsep. Dia kalau kita semayang sah cukup tu 100,000 kali ganda. Kalau buat jahat tu dia terus bawah. Mencuri ke apa semua, zina ke, lagi masalah. Sebab tu kena jaga betul tanah haram ni, kena jaga. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi saya sekadar itu untuk kita pada malam ni. Maaf ya, saya ada salah dan silap dan tidak memenuhi kehendak tuan-tuan. Harapan kita dapat manfaat bersama, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.